Okey, selamat petang semua. Saya rasa kita boleh mula sudah. Ada 20 lebih orang sudahlah. Okey, sebelum tu kami mengalung-alungkan kedatangan semua para peserta. Saya mulakan dengan pengenalan kepada penceramah kita pada petang ini, iaitu Dr. Lim Mei Cheng, merupakan graduan Doktor Perubatan UMS batch ketiga tahun 2010. Beliau tamatkan latihan hosman di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Dengan pengalaman beliau bekerja di peringkat penjagaan kesihatan primer, menguruskan kesihatan daerah dan bertanggungjawab di unit penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, sebelum beliau kembali ke UMS untuk melanjutkan pengajian dalam sarjana kesihatan awam MPH. Selain menjadi sebahagian daripada pemimpin dan penasihat NCD, beliau juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang kesihatan pekerjaan dan persekitaran yang mendorong beliau untuk menjalankan kajian tentang ergonomik semasa MPH dan kini sedang menjalankan penyelidikan mengenai tekanan haba atau ketegangan haba di kalangan pekerja luar di kawasan Kota Kinabalu, Sabah. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput Dr. Lim Mei Cheng untuk menyampaikan sesi Continual Occupational Safety and Health Education Series, kursus yang ketiga bagi tahun 2022 yang bertajuk Heat Stress, Do and Don'ts to Prevent Heat Stress at Work. Dr. Lim, dipersilakan. Okay, selamat petang semua. Terima kasih kepada pengacara majlis Encik Davis. So, terima kasih kepada Pusat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PKKP UMS and also Prof Kamisah kerana menjemput saya sekali lagi untuk sharing session dengan semua. Especially when my topics berlainan untuk kajian semasa MPH dan juga DRPH. So, walaupun tajuk saya dalam bahasa Inggeris, tetapi slide saya akan dalam bahasa Melayu atas permintaan daripada Prof Kamisah. So, semua orang boleh memahami dengan lebih mendalam. So, tanpa melengahkan masa, saya akan start presentation saya. Sekiranya ada soalan, boleh stop saya semasa saya tengah beri presentation. And kalau boleh pun, saya harap ini menjadi sesi interaktif. Jangan pula saya cakap seorang-seorang boring saja. Okay, so saya share slide dulu. Okay, boleh nampak semua? Boleh nampak. Betul. Boleh ya? Okay. 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 Alright. Okay. Thanks. So, this is pengenalan sikit kepada saya tadi. Encik Davis pun sudah bagi tahu. Saya merupakan graduan dari UMS untuk batch ketiga So, selepas bekerja dan mendapat pengalaman di Semenanjung, saya kembali lagi ke UMS pada 2019 untuk melanjutkan pelajaran di sarjana kesihatan awam dan sekarang saya berada di program Doctor of Public Health dan actually sekarang saya tengah bertugas ataupun tengah buat field attachment di Pejabat Kesihatan Kawasan Toran So kalau ada yang pergi Toran mungkin dapat juga temu saya di sana
Okay, so saya punya presentation banyak adalah berdasarkan dengan garis panduan untuk penulisan tegasan haba di tempat kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak DOSH untuk rujukanlah semua majikan dan juga orang yang bekerja sendirilah. So actually topik ini sangat penting sebab banyak lagi orang yang tiada kesedaran lah yang sepatutnya untuk tentang topik stres haba, stroke haba ataupun tegasan haba. Okay. So, isi kandungan presentasi ini adalah lebih kepada pengenalan. Lepas tu kita akan kepada faktor risiko tegasan haba dan saya akan stress juga kumpulan pekerja dan industri yang berisiko tinggi. Lepas tu kita akan sentuh pula tentang penyakit berkaitan haba, simptom-simptom dan apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukanlah sekiranya ada simptom-simptom berkenaan. Dan last sekali kita akan end dengan langkah-langkah kawalan lah. Mungkin apa yang patut kita ambil tahu dan apa yang perlu kita tahulah sekiranya kita menghadapi situasi macam ini. Alright, so sedikit kepada pengenalan. Of course, kita kena tahulah kenapa topik ini penting. So, sedikit statistik. So, menurut kajian dari adapun statistik yang telah dikeluarkan oleh WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, so lebih daripada 166,000 orang mati akibat dari tahun 1998 sehingga 2017. So, boleh tahu kan kenapa dengan gelombang haba saja orang boleh mati. So, sebenarnya ini adalah kita kata preventable lah, boleh dielakkan. Okay, dan kejadian suhu yang melampau sebenarnya dia membawa kesan kepada kesihatan kita lah. Ada dia sangat serius sehingga boleh memberi impak kepada kita punya kesihatan dan juga perkhidmatan awam. Okay, so dianggarkan sekiranya seseorang lah dia bekerja di luar dengan suhu ambient yang tinggi di seluruh dunia, so dia punya anggaran kan penurunan produktiviti, maksudnya kerja kita akan kekurangan dia punya kualiti dan produktiviti sehingga 5.3%. Lepas itu, sekiranya kita tidak lagi mengawal keadaan sebegini, peningkatan fenomena tegasan haba lah akibat pemanasan global lah, selalu kita dengar orang kata climate change, global climate change kan. Banyak orang cakap tentang topik ini. So, sekiranya kita tidak kawal lagi, kita tidak mengambil langkah-langkah pencegahan, so unjuranlah kita punya fokus kehilangan produktiviti di seluruh dunia akan bersamaan dengan kehilangan 80 juta pekerjaan sepenuh masa pada tahun 2030. So, 2030 sebenarnya bukan jauh, 8 tahun saja dari sekarang. Okay. So, daripada kajian yang telah dijalankanlah pada 2018, majoriti pekerja dan majikan di Malaysia masih lagi kurang kesedaran tentang kemungkinan bahawa bekerja di bawah cuaca panas. Mungkin kalau saya tanya sekali dalam audiens ini lah, ada sesiapa yang tahukah apa itu tentang tegasan haba, heat stress atau heat stroke? Ada sesiapa yang tahu sebelum datang ke webinar ini? Mungkin ada yang boleh respons? Pernah dengar ke, pernah hadir ke taklimat tentang heat stress ini? Tiada? Rasanya macam tidak yang tahu lagi tak. Atau ada tapi Tiada. malu-malu. Okay, malu-malu lah. Okay, so tidak apa, kita continue saja lah. So, untuk, sorry ya, saya ambil pointer sekejap. Okay, so boleh kita tahu juga lah, dalam tinjauan yang dijalankan di kalangan orang dewasa di Malaysia lah pada tahun 2019, hampirlah 99% daripada mereka mengatakanlah mereka ada sekurang-kurangnya simptom haba tu. So, daripada situ mereka dapat tahulah dari yang simptom-simptom ini akan menyebabkan kapasiti kerja berkurangan sehingga 50% dan actually produktiviti dah terjejas selama 29 hari setahun. So, sekiranya seorang pekerja, dia produktiviti dah terjejas sebanyak 5% dan kehilangan 29 hari setahun. So, kita boleh agaklah actually the impact dengan efek dia kepada ekonomi kita. Okay, lagi satu, kenapa topik ini sangat penting? Sebab adalah kewajipan dan tanggungjawab semua majikan dan orang yang bekerja sendirilah untuk menjagalah. Siapa tahu 3K ini, kalau siapa tahu nanti saya boleh bagi hadiah yang distresskan di dalam Akta Keselamatan dan Ketahanan Pekerjaan OSHA 1994. So 3K ni sebenarnya ialah kesihatan pekerja,
keselamatan mereka dan kebajikan mereka. So, sesiapa yang mungkin pengurus di sini, wakil-wakil kontraktor ataupun sesiapa yang leading an organisation adalah kewajipan and your tanggungjawab untuk menjaga 3K of your pekerja. So, jangan lari daripada tanggungjawab itu. Okay, so untuk pengenalan lah kenapa heat stress ini boleh terjadi. So sebenarnya badan kita ni dia ada two parts lah, dua bahagian lah. So dia penghasilan haba. So penghasilan haba tu daripada kita punya makanan ataupun kadang-kadang kita menggigil lah, yang tu masa kita sejuk lah. And then lagi satu yang penting is masa kita bekerja is kerja melibatkan otot. So that's why orang-orang bekerja di kawasan luar yang macam mengambil berat, ambil beban yang berat ataupun selalu berdiri, bergerak dengan pantas ataupun selalu berjalan lah semasa bekerja, risiko mereka lebih tinggi sebab penghasilan haba mereka agak tinggi. Okay? Jadi badan kita akan mengekalkan suhu dalaman lah. Dia akan cuba mengekalkan suhu di dalam badan kita dalam lingkungan 36 hingga 37.5. So dia kena seimbang. So macam mana badan kita menghilangkan haba, dia ada boleh daripada aspek penjahatan lah, daripada kita punya perpeluhan, pernafasan ataupun daripada radiasi ataupun daripada perolakan ataupun daripada kondaksi lah. So ini 4 cara lah macam mana haba hilang daripada badan kita. So dia kena hasil dan hilang kena seimbang lah. Okey, kalau tidak seimbang dan banyak benda akan berlaku. Alright, so tegasan haba ni dia adalah dipengaruhi dari 3 faktor lah yang mungkin kamu telah dapat tangkap lah daripada gambar tadi. So first is the haba metabolic, ialah cara kita bekerja, beban kerja kita. Lepas tu keperluan pakaian lah. Pakaian yang kita pakai pun dia sebenarnya boleh memberi efek kepada kandungan haba di dalam badan kita yang nanti saya akan terangkan lebih lanjut as we go along this presentation. And then lagi satu is faktor persekitaran. Faktor persekitaran of course kita tidak boleh kawal lah, especially our suhu, kelembapan sebab this is environmental factor kan. Memang kita tiada kuasa untuk kawal. Okay. Alright. Okay. So next Okay, so bekerja dalam persekitaran yang panas atau terdegah kepada suhu yang tinggi, dia akan memberi impak lah dengan kepada kita sekiranya kita tidak kawal dengan baik. So badan kita akan gagal mengawal suhu dalaman dan penambahan suhu ini tidak kembali kepada suhu dalaman yang normal dengan sendirinya. So that is why berlakulah tegasan haba ini. Okay. So, contoh situasi lah. Saya just bagi satu contoh berdasarkan buku garis panduan itu. So, pekerja mungkin memakai pakaian perlindungan lah dan melakukan kerja-kerja berat dalam keadaan yang panas dan lembap dan boleh mendapat risiko tegasan haba. So, kita mula macam mana dulu dia boleh mendapat tegasan haba. So, first of course, penyejatan perlu terhalang. Macam to make it short, macam peluh tu banyak tetapi dia tidak boleh keluar dari badan sebab kita pakai pakaian yang mungkin terlampau lebih lapisan and then kelembapan persekitaran kita tinggi. So kalau kelembapan tinggi, peluh itu tidak akan tersejat. Jadi ini menyebabkan kadar hasil yang terhasil dalam badan kita menyebabkan suhu badan kita terus menaiklah. Dia tidak boleh turun lagi dan kita akan hilang banyak peluh sebabkan badan kita terlampau panas. Tetapi dengan kehilangan peluh tu kita akan dehidrasi. Tetapi sekiranya kita tidak lagi cuba untuk membaiki keadaan ini, so next thing is, mungkin kamu tidak rasa tetapi sebenarnya kadar denyupan jantung kamu sangat-sangat tinggi sudah di dalam badan and dia menambahkan tekanan kepada badan kamu. Tetapi kalau macam ni, tidak lagi kamu mau ubah ataupun stop berehat, okay, jadi suhu badan kamu dalam badan akan terus meningkat. So, haba yang diterima lebih daripada haba yang hilang. So, macam kamu boleh rasakan, kamu dalam oven. Haba semua ada, tetapi dia tidak hilang. So, macam nak termasak di dalam ready lah your badan. So, kalau tidak jaga lagi, so the next thing, apa akan berlaku ialah badan kamu sudah tidak boleh kawal your gangguan untuk thermoregulation lah. Maksudnya thermoregulasi dalam badan kamu sudah out. So, kamu akan dapat stroke haba. Okay. So, faktor risiko kepada tegasan haba
yang saya cakap tadi lah, faktor persekitaran seperti cahaya matahari, suhu yang sangat tinggi, tiada angin atau angin panas atau kelembaban tinggi, memang kita tidak boleh kawal. Is di bawah kawalan kita lah sebab this is nature kan. God punya nature. Okay. So, apa yang kita boleh kawal is faktor risiko individu. So, melalui kajian yang kami bacalah, all this literature research. So, apa faktor-faktor risiko individu yang boleh kita identify ialah orang yang berumur, okay, individu yang mempunyai berlebihan berat badan, dan tidak cukup tidur. This one memang famous lah, especially kita yang selalu banyak kerja, lepas tu kerja overtime, tidak cukup rehat. Dan orang yang minum alkohol, okay, RMIT di Sabah. Dan orang yang merokok, lagi banyak rokok, lagi tinggi risiko dia. Wanita yang mengandung, ataupun pekerja yang pernah menghidap penyakit berkaitan haba, dan individu-individu lah yang ada underlying comorbids lah seperti darah tinggi, kencing manis, dan mereka ni yang mengambil lah ubat-ubatan dalam jangka masa yang panjang. So this is faktor risiko individu. Lagi satu faktor risiko is semasa kita bekerja. So pekerja-pekerja lah yang membuat kerja dengan beban kerja yang berat, yang mereka bekerja berhampiran atau menggunakan mesin panas, dan lepas tu sistem penyujukan atau pengudaraan yang lemah, this is especially dalam gudang-gudang ataupun dalam factory lah yang very poor ventilation lah, ventilasi yang tidak cukup, ataupun yang memakai PPE. So mungkin ada dari kita yang dari pihak kesihatan. So actually pekerja-pekerja memakai full PPE dan suit up tu yang kehilangan banyak peluh, they actually risk of heat stress and heat stroke juga. And then memakai pakaian gelap atau banyak lapisan. And then juga pekerja-pekerja yang suka minum kopi, carbonated drinks cola, and then yang isotonic drinks saja. Tapi air masak kurang. Okay? And then this is ataupun pekerja yang dia tiada acclimatization means maksudnya orang ni dia tidak pernah exposed to heat ataupun tempat bekerja panas. So tiba-tiba kamu suruh dia pergi bekerja lah 8 jam di bawah matahari. Pengsan kan kawan kita tu kalau tidak adaptation lagi lah. So orang-orang ni berisiko tinggi, dan tidak minum air yang mencukupi, and then tidak cukup rehat. So mungkin you akan tanyalah, apa kaitan dia lah semua ini kan? So memakai pakaian yang gelap atau banyak lapisan, mungkin kalau tuan-tuan puan-puan pernah pakai baju hitam yang warna gelap masa kamu bekerja di bawah cahaya matahari, kalau kamu perasan lepas kamu nak berehat, pakaian-pakaian kamu tu penuh dengan warna putih-putih ataupun dia ada straps lah of putih-putihan di baju kamu yang berwarna gelap. So sebenarnya ini semua garam galian yang telah hilang semasa kamu berpeluh. So kalau kamu kehilangan garam galian, maksudnya tidak bagus untuk badan kamu lah, especially kalau kamu lagi tidak minum air masak yang mencukupi. Okay. Dan orang-orang yang banyak minum cola, kopi, sebenarnya kalau kamu perasan, lepas kamu minum air sedemikian, kamu akan pergi toilet lebih banyak kali. So actually bukan kita kata replace lah, tetapi kamu keluar juga air daripada badan. So sebenarnya lagi kering lah badan kamu instead of kamu replenish dengan air masak lah. Dan kemungkinan besar kebanyakan kita punya habit ataupun pekerja punya habit is suka bekerja lama-lama untuk siapkan benda dengan cepat, supaya dia dapat rehat panjang. Tetapi sebenarnya kamu sudah abuse lah, kamu sudah dera badan kamu sebenarnya, sebab badan kamu sebenarnya sudah tidak tahan. Tapi kamu paksa dia bekerja sebab kamu rasa lebih baik kamu berehat lebih panjang lepas itulah. Tetapi sebenarnya damage sudah berlaku lah semasa kamu berterusan. So, ini adalah faktor-faktor risiko lah yang boleh dikaitkan lah dengan individu dengan heat stress lah ataupun heat stroke. Alright. So, mungkin boleh dapat feedback. Semasa bekerja, kebanyakan warna kencing kamu berada di warna yang kecil ataupun di bawah-bawah. Mungkin ada sesiapa yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Siap. Warna kencing kamu, 1, 2 hingga 8. Mungkin 3. Mungkin 3. Siapa lagi? 3 lagi. Tapi yang 1, 2 tu semua bekerja di office kan ni? Ataupun yang bekerja di luar?
Satu di luar. Okay. So, kalau yang nombor 4 ada yang di 78 kan ni? Minum banyak air. Okay, okay, alright. Okay. Nombor anda hit kerja di lapangan. Alright, okay. So, kita tengok kenapa saya tanya soalan ini Dia actually benda yang kita sebab saya punya presentation saya tidak maulah stress benda yang macam saintifik kan. Kita stress kepada apa yang kita alami, apa yang kita boleh lihat lah as our daily life. So untuk 1 hingga 3 maksudnya okay. Warna kencing kamu kalau macam tu dia jernih, tidak berbau, banyak and kerap maksudnya kamu cukup hidrasi lah. Means teruskan minuman air kamu seperti biasa. Tetapi kalau ada pekerja-pekerja atau rakan-rakan yang memang warna kencing kamu dah 4 hingga 8 maksudnya sudah pekat, dia mungkin ada yang mungkin berbau and then sedikit and kurang so actually anda telah dehidrasi. So kamu perlu tingkatkan lebih banyak air semasa kamu bertugas lah ataupun semasa kamu aktiviti luar atau apa-apa. Sebab sekiranya kamu masih kekalkanlah keadaan kurang minum air, tidak cukup air and kamu selalu on dehydration dehidrasi, actually dia boleh efek kepada kamu punya buah pinggang So jangan ambil ringan perkara ini. Sebenarnya is macam warna kencing kita is actually indicator lah. Dia sudah bagi amaran kepada kita untuk minum lebih banyak air sekiranya kita sudah warna gelap-gelap kuning macam ini. Okay, so dia bukan apa saintifik yang teruk-teruk. Just kamu minum air saja and tengok kencing kamu lah. So that's why dia boleh give you macam amaran lah. Kamu kena jaga kamu punya minum air semualah dan rehat yang cukup. Okay? Alright. So lagi satu, this is just to share. Mungkin sebab ada di antara kita mestilah macam wajib untuk pakai PPE kan semasa bertugas, tetapi kena berhati-hati. Ada kala PPE, yes, dia melindungi kamu untuk macam infection ataupun ada yang pakai PPE lah untuk melindungi daripada macam kepanasan, macam bukan haba, macam api ke apa-apa. Tapi all this PPE, dia akan menyebabkan kamu punya tahap kepanasan yang tinggi. So that's why untuk yang golongan yang mungkin pakai extra suit ataupun extra PPE yang especially lagi covered, dia lagi banyak dan lagi tinggilah dengan tahap kepanasan. So, orang-orang macam ini sebenarnya kamu kena cepat-cepat buka kamu PPE after you finish your duty lah, lepas kerja. Jangan terus pakai-pakai lah sebab sebenarnya macam saya katakan tadi kan, haba itu dia tidak boleh keluar sebab dia rintangan kan, tidak boleh keluar dari badan. So actually dia macam oven, kamu macam terperap. So that's why haba tu di dalam badan agak tinggi. So that's why is macam tidak bagus lah untuk kesihatan kamu. So kalau boleh masa rehat, cuba buka ready your PPE Jangan pakai terlampau lama. Okay. So, kumpulan pekerja dalam industri yang berisiko tinggi, mungkin yang kalau kerja di office, kuranglah sikit Okay, so a few pekerjaan lah, especially kalau kita di bidang pembinaan. Kita tahu kan pekerja pembinaan kebanyakan dia orang expose to matahari. Then pembersihan dan pengutipan, this is actually my target untuk research saya kali ni lah, our kawan-kawan rakan-rakan kita yang bertugas di BKK lah, yang bertugas untuk pembersihan dan pengutipan sampah. And then untuk di perladangan lah, mungkin kita tahu kan petani-petani, orang bekerja di ladang, sebenarnya mereka bukan saja terdedah kepada matahari tetapi sebenarnya mereka menggunakanlah membuat beban yang agak berat lah. So actually 2-3 kali ganda dia orang punya risiko. Then of course kita punya perkhidmatan awam, jangan lupa kita punya anggota kesihatan yang memang on full PPE, especially sekarang pun I see some of my staff yang memang diorang yang bertugas untuk BID memanglah pakai full suit dalam cahaya matahari, and then also our anggota keselamatan lah yang menjaga keselamatan, and also the bomba lah yang memang terdedah kepada haba. Okay. And then also yang ni untuk pekerjaan-pekerjaan di loji kawasan nuklear, this one is untuk dalaman means haba tu boleh di luar ataupun di dalam, hanya fikir dia di luar saja. And then also yang bekerja di pencarian telekomunikasi lah, bukan saja dia panjat tinggi risiko keselamatan dan juga dia risiko kepada stroke haba jugalah sebab panas kan, tiada perlindungan apa-apa. Okay, sorry. And then lagi satu is those pekerjaan-pekerja di lombong dan juga kuari. Okay, setakat ini okay lah kan? Alright.
So penyakit berkaitan haba. So this one is just a sharing. So harap nanti mungkin you orang boleh ambil this as a pengajaran lah and also kesedaran. So apakah simptom-simptom dan tindakan lah yang perlu diambil? Jangan kita tahu simptom tetapi tidak tahu buat apa-apa lah. This is especially highlight to all your pengurus-pengurus yang ada di webinar ni juga and also pekerja-pekerja lah. So this is apa orang kata kerjasama di antara majikan dengan pekerja. Bukan saja kata tanggungjawab majikan saja untuk jaga. Kamu sebagai pekerja pun ada tanggungjawab sendiri untuk jaga your keselamatan and your kesihatan lah. Okay, so mungkin ada yang ni tidak serius lah. Kita kata simptom tidak serius. Mungkin dia ada ruam panas, merah, gatal, and then berbintik kecil yang macam gambar di atas. So apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh pastikanlah kulit kita selalu bersih dan kering lah. So mungkin kalau ada pekerja yang memang dia bawa towel semasa dia bekerja. So kalau dia selalu ada kena ruam dia di bahagian tangan ataupun di belakang, mungkin encourage dia lah untuk lap. Jangan garu lagi garu, lagi teruk dia punya ruam. Okay. Kalau boleh just tepuk-tepuk. And then kalau boleh kita dapatkan lotion lah, calamine di klinik ataupun di farmasi lah untuk sapu di bahagian yang ada ruam. Okay. Yang ni untuk ringan. Okay, then kita go next. Disebabkan tadi kan kita banyak peluh, banyak hilang garam galian daripada badan kita. So ada kadang-kadang mungkin ada yang akan rasa cramp ataupun kekejangan otot lah, especially di lengan, kaki ataupun perut lah sebab dia macam tarik-tarik kan. So apa yang anda boleh buat? Rehat already jangan paksa lagi diri untuk bekerja. So minum air, rehat di tempat yang teduh, and then kalau boleh kamu makan snack, and apa-apa yang berlaku pun kena inform penyeleh lah. Jangan kata kita sudah tak okey tetapi nak simpan lagi. This is especially kalau pekerja yang bekerja sendirian. Apa-apa pun kena bagi tahu penyeleh lah. Okay? Alright. Next, lagi teruk yang ruam, lepas tu dia sudah cramp, lepas tu what's next Okay, mungkin orang itu sudah start pening ataupun pengsan lah. Sekiranya kamu paksa lagi kan diri untuk bekerja walaupun sudah ada simptom macam sudah penat, okay, ataupun sudah macam orang kata sudah start blur-blur, pening-pening Okay, so kalau sudah ada pening dan pengsan, harap tak pengsan lah. Kalau pengsan memang orang akan bawa already. So kalau pening-pening, kamu kena cepat-cepat rehat already juga. Minum air. Dan kalau boleh tinggikan kaki lah sebab kadang-kadang kita takut macam peredaran darah kepada otak sudah berkurang. So situasi macam ni kena start tinggikan your kaki already. Okay. Alright. Dan semakin teruk Okay. This one is kita kata keletihan haba ataupun heat exhaustion in English. So orang itu mungkin sudah sangat letih. You tengok muka dia pun sudah start pucat. Ataupun dia kata dia sangat loya, rasa nak muntah-muntah. And then sakit kepala yang teruk, and then kulit dia macam sangat-sangat lembab lah. Maksudnya dia peluh sangat banyak. So orang-orang macam ini, dia perlu rehat di tempat yang teduh. Then kalau boleh kita sudah baringkan dia lah, tinggikan kaki. And then sekiranya you ternampak dia macam rasa nak muntah ataupun muntah, kamu kasih bagi mengiring lah. Maksudnya letak dia di tepi, badan dia dengan muka dia kamu letak macam itulah, bagi dia relax. So that dia punya muntah tidak tertelan lah. So dia boleh mengalir keluar. And then basahkan penyela dan apa-apa pun kena bagi tahu penyela lah. Ini untuk pekerja yang kamu nampak your pekerja lain macam itu. Okay, next. Yang ni paling teruk is actually stroke haba lah. So untuk sesiapa yang kamu nampak mungkin dia tiba-tiba pengsan, terjatuh, macam itu, orang-orang macam ni tidak dibenarkan balik kena pergi ke hospital untuk check walaupun dia bangun ke apa. Sebab it's actually berisiko sangat tinggi sekiranya kamu hantar orang-orang ni balik. So simptom-simptom untuk orang yang dapat stroke haba mungkin pada masa itu walaupun kita kata kelalunya is kita perlu banyak basahkan, tetapi orang ni dia punya physiological changes sudah berubah. Dia sudah terbalik Orang itu mungkin dia menggigil, dia punya kulit pula sudah kering tiada peluh-peluh keluar sudah, and then orang tu kamu cakap dengan dia kan, dia sudah di alam dia sendiri, dia sudah keliru, tidak tahu apa terjadi, and then mungkin ada juga teruk, dia akan sawan, and then dia tidak sedarkan diri lah. So kalau kamu ternampak kes-kes macam ni,
call kecemasan dulu, orang lain tidak dibenarkan pulang. Okay, so bergerak ke tempat tidur lah. This one memang maybe perlu 2-3 orang untuk bantu ready. Tinggikan kaki, baring mengiring jika muntah, basahkan pakaian and beritahu penyela lah. So untuk setiap case, sebenarnya kalau anda tidak sihat semasa datang bertugas ke apa-apa, is sangat penting untuk kamu inform penyela kamu lah. Especially kalau pekerja-pekerja yang bekerja sendirian. It's actually macam kita tidak galakkan untuk pekerja yang bekerja di luar untuk bekerja sendirian. At least pun dia kena 2 orang lah. Supaya sekiranya berlaku perkara-perkara macam ini, at least ada orang bagi tahu lah. Kalau tidak, kawan kita mungkin dia bekerja sendiri, dia bekerja area-area dekat longkang ke ataupun mana-mana lah. Dia terjatuh, tergolek, tiada orang tahu. The next thing kita tahu, dia sudah bye-bye. Okay? So kalau boleh, pekerja-pekerja di luar is actually my nasihat lah, is jangan bagi diorang bekerja sendirian. Kalaupun terpaksa bekerja sendirian, tugas penyela memang sangat penting untuk check on this pekerja. Kalau boleh frequent lah, 1 hari 3-4 kali ke macam itu, untuk tahu mana pekerja kamu, diorang selamat ke tidak. Alright, so setakat ini semua faham lah. Tiada soalan lagi ya. Okay, next. Okay, so langkah-langkah kawalan. So, yang ini hierarchy of control. So, I rasa kalau kita cakap tentang kawalan for occupational health, dia memang this hierarchy control ni tidak boleh lari lah. So, dia ada elimination, maksudnya kita keluarkan benda yang berbahaya tu, ataupun kita substitute, kita ganti dengan benda lain untuk mengurangkan dia punya hazard lah ataupun bahaya tu. Ataupun kita buat engineering control, maksudnya kita asingkan orang itu ataupun kita tolong orang itu dengan engineering lah, maksudnya mechanical ataupun kerja-kerja yang lebih meringankan beban hazard itu. Administrative control dia lebih kepada cara bekerja, so dia lebih kepada pengurusan, bab pengurusan. And then PPE of course, personal protective equipment ni is our perlindungan diri lah. So untuk haba, mungkin nombor 1, 2, elimination sama substitution. Tidaklah, kita memang tidak boleh keluarkan kan, sebab cahaya matahari, mana kita boleh stop matahari daripada naikkan. So apa yang kita boleh buat lebih kepada engineering control ataupun kawalan kejuruteraan. So salah satunya untuk pekerja macam like landscape ke ataupun yang bekerja di peladangan, mungkin kita boleh bantu dengan mengurangkan aktiviti pekerja sebab beban kerja mereka kan berat. So kita boleh menyediakan bantuan mechanical lah, seperti macam di gambar raja diorang sediakan forklift untuk mengurangkan beban untuk mengangkat, ataupun yang ni diorang guna macam jentera lah untuk mengangkat macam kelapa sawit itu. Ini di bahagian peladangan contoh-contohnya. Ataupun kita menutup bahagian yang panas, especially this is more to like macam factory kan, ada yang macam boiler atau apa-apa, so dia menutup atau menebat permukaan yang panas. Dan ataupun kita melindung daripada haba radian lah daripada pekerja kita, ataupun kena pastikan kita punya pengudaraan ataupun ventilation lah yang secukupnya. Kita boleh pasang yang ventilation fan di sana itu dalaman lah. Dan untuk yang pekerja di luar, mungkin kita boleh sediakan kawasan teduh lah. Kawasan teduh ni, this one kalau kamu boleh nampak dalam gambar tu, dia actually very portable. Maksudnya kita boleh tarik this shade itu ke mana-mana, berbanding dengan kanopi yang tetap kan. So kanopi tetap kita kena pindah-pindah, tetapi yang ni dia macam kereta kan. So ada tempat duduk, ada tempat rehat, so dia boleh tarik ke mana-mana saja. And if possible, kalau boleh sediakan tempat mandilah sekiranya pekerja kamu memang rasa sangat panas hari itu, then by shower kan, dia orang boleh kurangkan haba di dalam badan lah. Alright, so this is kawalan kejuruteraan lah. Okay, kita next, kita pergi pula kepada kawalan pentadbiran. So, this is a very important note lah untuk semua yang mengurus, and especially those who are ketua-ketua unit lah di dalam your jabatan lah. Okay, so it's very important, memang penting untuk kamulah sebagai leader ataupun ketua ataupun supervisor untuk memberi informasi ataupun arahan dan latihan kepada pekerja kamu. So, apa yang saya sampaikan hari ini, saya haraplah kamu boleh sampaikan kepada pekerja-pekerja kamu ataupun orang-orang di bawah kamu, ataupun kamu share kepada sesiapa yang kamu rasa memang penting untuk maklumat ini ya. Okay.
Next is aklimatisasi pekerja. So yang saya terangkan tadilah. So setiap pekerja yang datang baru bekerja perlu ada adaptasi lah kepada keadaan panas. Mungkin nanti saya akan terangkan lebih lanjut slide seterusnya. Dan pengawasan pekerja. So pengawasan pekerja maksudnya sebagai leader, sebagai ketua kumpulan, supervisor, kamu kena mengawaslah pekerja kamu, especially pekerja-pekerja yang bekerja sendirian. Tahu kedudukan mereka, tahu pekerjaan, aktiviti dan apa yang mereka lakukan. And then jadual kerja rehat. Saya tahu kebanyakan organisasi, jabatan unit akan ada jadual rehat. Tetapi kadang-kadang pekerja tu nakal sikit. Diorang tidak mahu ikut. Sebab diorang mahu habiskan kerja secepat mungkin lepas tu baru rehat. Tapi sebenarnya kalau boleh kita stresskan kenapa waktu rehat yang ditetapkan itu penting. Sebab itu untuk mengurangkan tekanan kepada diorang punya badan. So kalau kita tidak jaga, lama-lama mereka macam dera badan mereka kan. So actually badan mereka akan lagi cepat sakit lah. Dan nanti the consequences lah, maksudnya apa kesan yang terjadi lepas itu mungkin lagi teruk lah kan. Okay. Then sekiranya boleh pemeriksaan dan pengawasan kesihatan lah. So yang ni memang saya haraplah semua yang bekerja perlu ada macam medical screening. And kalau boleh pengawasan kesihatan tu kita tanyalah simptom-simptom mereka dengan berkala lah, so that kalau sesiapa yang ada berisiko tinggi sudah mula start dah simptom, kita tahulah mereka ni dalam golongan yang berisiko tinggi. So orang-orang macam ni kena sudah kita alert lah supaya dapat elak daripada berlakunya heat stress, heat stroke ini. Okay, then setiap organisasi perlu ada prosedur kecemasan. Prosedur kecemasan maksudnya sekiranya apa yang telah terangkan tadilah, apa yang berlaku, you know what is the next step. Perlu tahu apa yang patut dilakukan. Jangan kata pekerja kamu sudah pingsan, kamu tengok saja dia dah pingsan and kamu macam doa saja dia akan bangun Tidak So maksudnya kalau ada berlaku perkara-perkara macam ni, kamu sebagai ketua penyelia, ketua pasukan, kamu kena tahu apa tindakan kamu seterusnya, apa yang kamu perlu buat. Okay? Dan penyediaan pakaian dan kelapaan yang sesuai lah. So yang ni pun sesiapa yang macam ada kuasa lah untuk mengubah warna pakaian pekerja kamu daripada warna yang gelap kepada warna yang cerah sikit lah. Especially pekerja yang memang exposed to matahari Sebab lagi pakaian kamu yang gelap sebenarnya dia akan serap lagi banyak haba. Jadi pekerja kamu akan rasa lagi panas. So kalau boleh tukarkan kepada pakaian yang lebih warna cerah. Tapi orang yang berpakaian sendiri saya galakkan untuk pakai pakaian yang cerah sikit, elak daripada pakai hitam-hitam lah, or your dark blue gelap warna biru tua, merah tua lah. Kalau boleh pakai yang cerah sikit macam kuning lah, orange macam tu untuk kurangkan penyerapan lebih banyak haba. Okay. Lagi satu is penyediaan dispenser air lah. Actually kalau boleh memang diharapkan semua pasukan, semua jabatan boleh sediakanlah dispenser air kepada pekerja kamu supaya this is macam mendoronglah mereka untuk minum lagi banyak air. Sebab itu tanggungjawab kamu sudah kamu buat. Tetapi kalau dia yang tidak minum, tanggungjawab mereka pula yang tidak minum. Okay? Alright. Okay. So this is kawalan pentadbiran Okay, jadi yang tadi saya terangkan jadual aklimatisasi ni. So, pekerja baru, kalau boleh, hari pertama jangan already minta mereka untuk bekerja lah 8 jam terus di bawah cahaya matahari. Ini confirm akan pingsan punya lah. Okay, so kalau boleh, first day macam 1 hingga 2 jam. Hari kedua, 3 jam lah. Hari ketiga, 5 jam. Hari keempat, 6.5 jam. Dan hari kelima lah, baru kamu start bagi dia full day lah, bekerja di bawah cahaya matahari. Okey, ini untuk pekerja baru Tetapi untuk pekerja lama, diorang pun akan ada risiko lah sekiranya disuruh untuk bekerja terus after they mungkin dalam 2 minggu ke hingga 1 bulan sudah tidak bekerja di panas. So untuk pekerja yang berpengalaman mungkin tidak perlu terlampau sikitlah dia punya hari maksud jam untuk expose tu dari hari pertama. So mungkin hari pertama sudah boleh half of it lah. 4 jam, lepas tu hari kedua, ketiga, keempat kamu tambah-tambah sampai dia full 8 hours. Okay, so this is untuk pekerja berpengalaman Alright. Okay, so untuk alat perlindungan diri, dia terbagi kepada 2 lah. So yang pertama ni, dia lebih kepada pekerja macam yang bekerja di kuari yang perlu membakar benda lah, macam yang exposed to yang sepihan
yang serpihan merah-merah ataupun yang memang direct burning macam membakar punya. So diorang perlu pakai jenis yang para aramide blend itu untuk melindungi diri daripada terbakar apa-apa. Tetapi all these flame resistant alat pelindung ini sebenarnya risiko juga kepada kita punya tekanan haba lah. So that's why sekiranya dia lepas bekerja, orang ni perlulah remove secepat mungkin untuk mengurangkanlah haba yang terperap di dalam badan. Okay. Yang ini untuk pekerja yang memang terdedah kepada all these serpihan-serpihan merah, radang direct pembakaran macam itu. Tetapi untuk pekerja yang kita rasa dia macam exposed to sun ke sunlight lah, matahari ke apa-apa. So mungkin kalau ada syarikat ataupun kontraktor yang boleh sponsor yang pekerja, of course lah digalakkan macam ada cooling jacket, kita ada cooling towel ataupun bandana lah yang kamu boleh actually letak di leher ataupun di kepala lah. This menurut kajian memang dia boleh turunkan lah kita punya suhu di dalam badan kita yang memang panas. Adapun ada kajian juga dia orang menggunakan cooling patch lah. Maksudnya cooling patch tu dia lekat-lekat di badan. So dia macam bagi sejuk sikit di dalam badan pekerja tu. Ataupun ada juga kajian mereka memang specially lah buat itu anti heat stress uniform. Tapi yang ni memang macam costly lah. So kalau boleh mungkin I think cooling tower pun quite a good tool lah, macam boleh bantu sebab this is one of the tool that I tengah guna dalam my research lah. Sebab my pekerja yang telah menerima cooling tower tu pun memang dia kata lepas letak tu memang rasalah cooling effect itu semasa mereka bekerja. So this one maybe lah kontraktor landscape ke apa-apa, you boleh think about it lah. Harganya pun tidak mahal juga. Okay. Alright. So apa lagi tips maybe yang you orang nak tanya, maybe is berapa banyak air lah yang perlu kamu minum sehari lah. So sebenarnya kekalkan hidrasi kamu, actually elok-elok lah. This is orang yang bekerja di luar especially. Kalau boleh memang digalakkan untuk minum satu cawan air setiap 15 hingga 20 minit. Tapi kalau macam terlampau teruk tidak boleh pun saya katakan setiap setengah jam lah kita cuba minum satu cawan air lah daripada tidak minum langsung Dalam keadaan berpeluang banyak mungkin kita boleh minum yang pergantian elektrolit lah macam the 100 plus tu semua. Tapi itu tidak digalakkan lah sebab kadang-kadang orang minum banyak sangat manis. Then nanti penyakit lain pula yang datang. Okay. Kalau boleh is kita punya air masak lah. Setiap setengah jam lah paling teruk. So lagi saya katalah semasa bekerja di panas, pakai yang cerah, ringan dan topi lah untuk melindungi. Elakkan daripada all this hitam-hitam sebab dia akan menyebabkan kamu lagi panas dan lagi teruklah keadaan badan kamu. Okay. Alright. So itu saja. This is my rujukan. Okay. Itu saja. Alright. Thank you. Okay. Okay, doktor. Thank you. Kita ada soalan ya di chat, doktor. Alright. Okay. Okay. Di mana? Okay. Yang Wilson kah? Yes, betul. Betul, doktor. Okay. The air kencing. Okay. So maksud tidak sihat itu apa? Kalau Wilson masih ada, mungkin boleh unmute lah untuk tanya. Oh, demam. Okay. So, kamu pun tahu Demam. lah, masa kita tidak sihat, kita demam. So, actually, badan kita punya temperature actually is dalam tu sangat panas. So, actually, kalau kamu kata selalu warna kuning walaupun dia rasa, saya rasa itu maybe very individual lah. Sebab saya personal experience juga masa demam, kalau minum banyak air, permulaan mungkin dia akan very kuning sebab memang kita panaskan dehydration, kita mungkin tidak cukup air. Tetapi kalau kita teruskan, then you boleh rasa slowly lah dia punya kuning itu akan slowly bertukar kepada jernih. Mungkin ada orang lain ada sharing experience seperti Wilson ke ataupun macam mana? Banyakkah biasa minum air masa tu? Dalam satu hari berapa botol?
Wilson ni staf dari Sedakan, Doktor. Oh, okay. Ya, sebab dia very individualized lah. Kalau siapa nak tahu berapa banyak air yang dia minum sebenarnya, mungkin banyak dia is 2-3 botol ke ataupun lebih. Ya. So far normal juga, cuma masa demam tu air kencing. Ya, mungkin ya sebab dalam kalau demam tu kita punya temperature di badan memang agak tinggi lah. So memang masa demam tu elok kita memang kena tingkatkan lagi lah kita punya drink amount of water kita lah. Okay, so untuk semua kalau yang bekerja biasa di office ke apa-apa, so at least kamu kena kan everybody was saying at least 8 gelas sehari ataupun ada yang kata mungkin 2-3 botol mineral besar. So means around 3 liter lah sehari. And then kalau yang bekerja di luar, kalau saya cakap-cakap macam tu around satu cawan dalam 30 minit. So mungkin kamu kena maybe 4 lah. At least 4 botol dalam sehari. Sebab kamu memang hilang banyak air melalui kamu peluh. And then kalau kamu tidak replace lah, lama-lama dia akan efek lah kepada kamu punya buah pinggang. Okay ya. Okay ya, Wilson. Alright. So kita kepada Pete. Okay. Bekerja contoh. Okay. Warna gelap. Sangat haba masuk di kepala. Okay. Untuk makluman Doktor, BKUMS itu adalah bagian keselamatan UMS kita ya. Ya, saya tahu. Okay. Alright. Okay. Okay. This is part of your uniform kan? Interesting. Haha. Okay. Actually, kalau pendapat saya lah, memang wajibkah korang pakai ni? Kawalan simpang. Kawalan simpang itu di mana sebenarnya? Yang tiada pokok-pokok semua kah? Wajib pakai. Okay. Ya, sebab kalau kamu boleh perasan kan yang saya kata warna gelap kan your beret itu. So that's why indirectly dia memang serap banyak haba lah. Dengan cuaca yang panas, kalaupun kamu berdiri di direct sunlight, risiko dia lah untuk kamu memang sakit kepala, akan ada itulah. Mungkin nanti Prof boleh bincang-bincang dengan BKUMS punya ketua ke, boleh bagi kelonggaran kalau mereka rasa uh, apa sakit kepala ke, mungkin boleh excuse for a few hours macam itulah. Sebab kalau wajib pakai, saya tidak boleh kata tak pakai kan. Nanti ketua kamu pula datang cari saya. Mungkinlah Prof boleh kasih advice kepada ketua dia orang nanti. Ya betul Doktor. Biasanya kita nampak macam tu lah kalau bagian keselamatan ni kan. Ya, is part of the uniform. That's why macam kalau kita kata tak boleh, nanti ketua dia orang datang ketuk kita kan. Okey. Mungkin ada sesiapa yang mau bagi soalan, boleh unmute terus lah kalau yang perlu tanya. Semua faham kan? Ada yang macam terlampau yang teknikal sangat ke ataupun tidak faham ke? Mau buka tapi dah arahan. Oh, okay. Tapi yang itu I think boleh kita bincang sebab yes lah, it's a arahan sebab it's part of your pakaian. Tetapi kalau betul-betul dia sudah effect kamu punya like kesihatan kan sebab sakit kepala everything is actually symptom sudah tu. So mungkin lah kita boleh discuss dengan ketua kamu lah untuk beri kelonggaran lah sekiranya pekerja memang sudah ada simptom, mungkin kita boleh excuse mungkin dalam 1-2 jam tu ke macam mana lah. Tetapi kita tak boleh kata tidak pakai terus sebab this is part your uniform. Tetapi yang ni boleh kita discuss lah dengan lebih lanjut dengan kamu punya ketua tu. Okay? Kami cuba bagi tahu. Okay? Ada lagi soalan? Faham lah kan semua? Takut saya kalau tidak faham. So far faham Doktor. Ya. Uh,
Kalau ada soalan lagi daripada para peserta kita petang ni. Ada mau say something sikit. Terima kasih Dr. Lim di atas pembentangan tadi mengenai heat stress. Jelaskah soalan saya? Oke. Jadi berdasarkan kepada feedback tadi soalan, saya merasakan aktiviti kita petang ini dapat meningkatkan kesedaran. Okey, macam tadi kan soalan daripada Wilson, tentang warna, pentingnya melihat kepada warna air kencing itu, especially semasa waktu demam ataupun bila ada kaitan dengan pendedahan kepada haba kalau mereka yang bekerja di luar lah ataupun bekerja di kawasan yang panas. Soalan kedua tadi daripada keselamatan kan. Jadi bila ada kesedaran dan bila melihat kepada keadaan persekitaran kerja, pekerja telah get away what is actually hazard di sekeliling dan apakah kesan kepada tubuh badan, okay, dan kesihatan. Cuaca mendung. Lim, ada satu lagi soalan tu daripada Wilson. Okay, actually, walaupun cuaca mendung tapi kadang-kadang kita boleh rasa haba radiant dia juga. Especially kalau kamu berada di luar lah. Walaupun dia mendung, tetapi kalau kamu rasa, kenapa badan saya rasa panas juga tu. So actually, dia pun ada kesan kepada haba badan Bukan kata cuaca mendung, okey je. Sebab nak tak nak, kita berada di Malaysia, kita memang panaslah sepanjang tahun dengan hujan tetapi yang panas tu memang walaupun mendung kamu boleh rasa tu. So actually dia juga ada kesan. Jangan kata cuaca mendung dia tidak ada kesan sebab dia ada kesan. Actually saya tidak pergi kepada technical part lah. Sebab technical part kamu boleh check lah suhu persekitaran itu berapa tinggi sebenarnya. Tapi yang itu more to technical part saya tidak sentuh lah. Saya lebih kepada kesedaran kepada kamu lah. Okay. Alright. Ya, Wilson. Wilson ni dari Fakulti Pertanian, silakan. FPL kan? Okey. Ada soalan lagi tu, Davis? Ya, ada satu lagi soalan doktor. Pasal Okey. Kulit yang ditarik lambat turun Okey, di mana kamu belajar itu? Okey. Actually untuk kami in medical lah, saya sebagai doktor lah. Kalau kami tidak kepada kulit, kami tengok kamu punya saluran veins kamu punya warna hijau tu apa dalam BM saluran veins kamu lah yang saluran urat lah kata. Saluran urat, bukan urat ialah nerve, darah tu. Oh, Tapi dia saluran yang kalau kamu boleh nampak, kalau kamu actually cukup air, dia actually kembung-kembung kalau kamu sentuh. Tetapi kamu kalau kurang air, dia actually kempis. So mungkin kalau yang siapa-siapa lah yang pernah warded di hospital ke apa-apa, kadang-kadang aduh kalau dah sakit, doktor lagi cucuk-cucuk tidak dapat kan set line ke apa-apa, disebabkan memang susah. Kamu punya, kita kata veins kamu sudah collapse. So that's why macam masuk ke apa macam dia sudah itulah kurang masalah dia dengan punya Malay. Apa? kita ada siapa tengah bercakap kah? Okey, sudah. Okay. Okay, yang Nelson. Okay, skin tegar. Yes, ada orang pun
memang dia cakap macam itulah. Macam apa? Tarik-tarik kamu punya yang kulit itu kah? Ya. Ya. Memang skin tegel lah yang tadi Dr. Nielsen tengah cakap tu. Memang ada orang yang memang dia check melalui itulah untuk kasih tahu dehydration tu. Tu lagi satu yang saya bagi tahu lah is kita check kamu punya veins lah. Kalau kita macam nampak dia sudah flat kan, maksudnya memang dehydration sudah lah. Tapi kalau kamu nampak macam urat salur darah kamu tu macam kembung-kembung sikit, then dia macam itulah. Dia mungkin maksudnya hidrasi kamu cukup. Minum lebih daripada 8 air untuk elak stroke. Badan terlampau banyak air. Okay, 8 liter, 8 liter actually quite a lot. Sadato lah, okay. Sadato memang exposed to heat bekerja di luar kah? Sebab of course kita tak galakkan untuk berlebihan air jugalah. Is actually semua benda pun kena dalam moderation. Okay, addict to coffee ya. Okay, addict to coffee kalau Sadato perasan sebenarnya coffee tu boleh buatkan kamu rasa induce banyak air kencing. So mungkin kamu punya badan hilang air disebabkan you keep on minum coffee kan. Coffee banyak, lepas tu kamu keluar kencing banyak. So actually badan kamu hydration lah. That's why kalau boleh coffee pun jangan terlampau kerap lah sebab dia memang kasih kencing banyak keluar. So nanti lain pula cerita. Minum banyak coffee, lagi banyak kencing kamu keluar, lagi kamu kering pula, dehydration pula di dalam. Okay. Satu hari kamu banyak gelas kah Sadato ni, addict to coffee. Nanti masalah lain pula tu, tremor lah apa pula. Cuba kurangkan lah. Oh my god, 3 to 4 times. Banyak sangat tu. Kurangkan. Nanti masalah lain pula tu. Ya, kurangkan. Especially kalau kamu ambil yang 3 in 1 yang itu lagi teruk gula lagi banyak. So, kalau boleh maximum 1 or 2 pun cukup lah. Kalau tidak nanti 3-4 times, malam pun nanti kamu punya 3 in 1 Sebab nanti kalau kamu minum banyak, nanti kamu punya sleep pun akan terefek And then lama-lama kamu mungkin ada palpitation, maksud jantung kamu berdenyut sangat laju juga. Okay? Try to control juga yang tu. Ya. 3 to 4 times tinggi juga tu. Yang coffee lover ni kata. Ya, saya pun coffee lover. Coffee Tetapi memang sudah kurang lah. Boleh minum banyak pada masa tengah malam. Yang ni masa bertugas ke, Tuan? Minum air 12 hingga 6 pagi. Actually, dia macam dia tidak had lah untuk yang kata kita boleh ke, tidak boleh minum air ke. Tetapi apa maksudnya banyak kamu tu? Yang saya katalah, it's actually bagus sekiranya kita minum regular lah. Jangan kata kita tidak minum, lepas tu sekaligus kita minum 1 botol. Yang tu tidak bagus lah. At least regular lah, maksud setengah jam ataupun 1 jam kita minum 1 gelas ke macam itu. Jangan macam after shift duty baru nak minum lah. Sebab through saya punya kajian lah, saya just sharing saja, through saya punya kajian, sebab Pete kamu bertugas malam. So, kamu punya jadual tu sudah ubah. Walaupun orang tidur, kamu tengah bekerja. So, kamu kena jaga diri kamu seperti orang yang tengah bekerja di pagi lah. It's the same thing. Okay? Walaupun mungkin malam tu dia tidak banyak cahaya matahari, but then your body juga akan dehydration sebab organ dalaman kamu tengah bergerak tu. Sebab badan kamu tengah, orang kata awake kan, dia bukan tengah rehat. Kita tengah rehat masa tu, tapi kamu sedang bekerja. So, organ kamu pun dia tengah bekerja tu. So, kamu kena minum air seperti biasa juga tu. So, just minumlah regular saja. Mungkin setiap, kalau tidak panas sangat, mungkin setiap setengah jam ke 1 jam kamu minum 1 gelas ke, ataupun kalau tidak mau gelas pun 1, 2, 3 teguk macam itulah. Sebab macam mana pun badan kita tidak, kalau seeloknya jangan kering lah. Kalau kering tu nanti masalah lain pula tu. Okay.
itu reminder kepada diri saya juga lah. Kadang-kadang kita sibuk bekerja kan, dan terus tidak minum, dan last masa nak balik, kenapa botol air saya masih full lagi kan. So kalau boleh encourage yourself lah to drink more water lah. Kalau siapa yang pakai smartwatch ke, yang boleh set kan timer untuk drink water tu, elok lah kamu kasih saja set reminder tu, sebab sometimes we sibuk bekerja sangat sampai terlupa tu semua. Okay, so Pete, untuk kamu yang bekerja malam, continue je minum, tapi tidak perlulah sampai banyak-banyak sangat lah, sebab masa tu tidak panas sangat kan. So maybe in 1 hour kamu boleh minum segelas ke macam itu. Ada orang yang memang dia tidak mau minum air sebab susah mau cari tandas lah. Yang tu pun lagi satu masalah. So jangan macam tu nanti kamu punya buah pinggang yang tidak elok. Okay? Alright. Okey, Doktor dan semua, rasanya kita recap lah kita punya sesi petang ni. Okey, Prof. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Jennifer Lim dan semua yang hadir pada petang ini. Dan kepada yang telah bertanyakan soalan pun, yes, thank you very much. At least there's something yang new knowledge yang you dah ni kan, you dah dapat pada petang ini. Jadi selepas ini PKKP kita akan ada juga beberapa siri lagi ya. Dr. Lim adalah student doctor in public health, she's a medical doctor. Dia adalah apa ni, kita punya student di apa ni, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, dan beliau sekarang telah sedang menjalankan kajian mengenai heat stress. Okay, Pete daripada BKUMS, jangan risau. One of my student juga akan menjalankan kajian dalam kalangan pekerja staf BKUMS. Okay, so nanti kita akan masukkan juga this component of heat stress exposure kepada heat stress ini ya, dalam kalangan staf BKUMS. Okay, itu sahaja pada petang ini. Thank you moderator Encik Davis, thank you Dr. Lim, dan thank you semua. Kita akan ambil gambar ya sebelum kita tamatkan sesi ini. Thank you. Okey, mohon untuk semua buka video lah. Kita ambil gambar lah. Masih penulis. Sorry? Masih penulis. Penulis kan? Sekejap. Oh, sudah. Ya. Okey semua. Okay, get ready. Screenshot pertama. 1, 2, 3. Okay, 1. One more time 1, 2, 3. Siapa? Okay, one more time. Lagi sebelah ya. Okay, ready. 1, 2, 3. Nampak? Okay, last one. Freestyle lah. Jangan lari ya. Okay, ready. 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Okay, jangan lupa